Tapi apa yang kita sedar dekat Mesir dengan Jordan ni, kalau kita betul-betul nak ada kesan dekat Palestine for Al-Aqsa, kita kena bina nama kita, platform kita in the Middle East. Saya tak nak sebut nama sakit apa semua sebab saya tak nak jatuh kasihan. Sekurang-kurangnya saya hanya mahukan doa. Macam inilah jodoh dah ditetapkan. Buat apa saya nak sedih dengan benda yang dah ditetapkan? Sebenarnya I tak suka cari pasang. Tapi kalau kau cari pasang dengan aku, memang aku siap. Sejahtera. Nampak? She punya rambut hari ini meriah. Hello everybody, kita jumpa lagi dalam Melody. Bersama dengan siapa lagi kalau bukan Nabila Huda. Minggu ni, I tell you, kita ada pelbagai cerita panas, kontroversi, sensasi. Ada cerita artis kena buat. Ada cerita artis, saman artis. Tapi tu nak kena tunggulah sampai penghujungnya. You all jangan tengok separuh-separuh je. Kan? Jangan lupa keluarkan handphone cepat now. Follow Melody TV3 di Instagram ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Ataupun kalau ada gosip-gosip terkini yang nak kongsi, letaklah hashtag Melody TV3. Alright. Mari kita mula. Habis pokok semua kena libas dengan rambut, wak. Okey, ni sempena Hari Malaysia yang akan tiba tak lama lagi. Korang tahu kan, kita ni ada ramai rakan artis yang berbilang bangsa. Lepas tu, antara artis-artis inilah yang mendapat tempat di industri hiburan Melayu. Tapi kita nak tahu juga macam mana diorang boleh maintain dan kekal relevan dalam industri. Itu kejap lagi kita tanya dengan diorang. Ya, ni kita nak habak main ni. Pasal kawan kita tu, yang cantik tu, yang isu kecoh-kecoh tu pasal sama menyaman tu, Cik lah dengan pengacara yang tersohor tu. Kau sekolah ke tak? Itu ayat favourite dia. Dah settle belum sebenarnya kes tu? She tak naklah bercakap banyak-banyak. Nanti kalau she cakap banyak-banyak, tak pasal-pasal, she pula yang kena saman. Okey, go! Menarik dalam segmen selidik minggu ini dan istimewa juga sempena Hari Malaysia yang bakal kita sambut tidak lama lagi, tim Melody akan mengupas berkenaan perjalanan karier seni beberapa selebriti tanah air yang terdiri daripada pelbagai bangsa, di mana mereka adalah antara individu yang berjaya melakar nama ke dalam industri hiburan Melayu. Wah, best ni, best. Tak nak sembang panjang, jom kita layan. Hai Santes, kita dah lama tak tengok Santes. Last kita tengok Santes muncul dengan lagu Amalina sebagai seorang penyanyi, penghibur. Mungkin boleh kongsikan apa yang antara inisiatif yang Santes buat untuk mengekalkan relevannya Santes ke dalam industri. Sebelum ada peluang untuk saya buat projek Amalina, saya join as main lead singer dalam lagu tu. Saya feel macam dapat satu peluang, chance dah dapat untuk masuk bidang muzik Melayu. So saya kena produce lagi lagu Malay. Datang kembali, saya tak boleh release lagu yang macam biasa je. Lagu tu kena sampai kat orang-orang semua. Hai Kis Fu, mungkin Kis boleh kongsikan susah tak Kis nak menambat hati peminat-peminat Melayu khususnya? Tengok Kis banyak berlakon dalam filem ataupun drama-drama Melayu kan? Saya rasa dengan kekal respect agama, kepercayaan orang, the traditional value of it, satu cara untuk kita kekal in the industry. Saya rasa sebab saya memang dari dulu saya duduk kat kampung, saya bergaul dengan semua orang dari kecil. Lepas tu ada kocik, soalnya bahasa Nogoi kan. Tu pun dah buat saya rasa like I am part of everything. It's just in us. We are Malaysia. Kak Francisca Peter dah lebih pada 4 dekad dah dalam industri seni. Mungkin Kak Fran ada kata-kata kepada bakat-bakat baru yang bukan berbangsa Melayu yang mahu kekal relevan dalam industri ataupun market hiburan Melayu. Jangan ketakutan bahawa mungkin dia orang tengok ramai sangat artis Melayu, alah tak boleh lah ramai sangat. They think that they are not so good ke. They shouldn't think so hard. Kalau dia nak pursue music
music and then nak nyanyi dalam bahasa Malaysia, they should be a part of it. They should not feel malu ke takut. Do it, come. So nice kalau kita dapat tengok semua all together. Kepada semua penonton Melody TV3, selamat menyambut Hari Malaysia dengan gembira. Kita harus bekerja sama-sama, help each other, be united. You will come out victoriously. Percaya dan yakin. Pelakon pengacara popular Rosita Cik Wan baru-baru ini telah dilantik menjadi duta sebuah jenama pelitup muka. Alhamdulillah, tahniah. Dan bukan itu sahaja, malah jenama ini juga mengumpul dana untuk Majlis Kanser Nasional atau lebih dikenali sebagai MAKNA bersempena dengan Bulan Kesedaran Kanser. Hari ni Cik Ta serba pink. Masnya pun pink. Orang kata matching lah hari ni. Bersempena menjadi duta satu jenama pelitup muka ni kan. Rezeki Cik Ta semakin murah. Apa yang Cik Ta boleh katakan? Mestilah happy kan di saat ramai yang terkesan dengan PKP di negara ni. Ada juga rezeki saya untuk jadi duta mas dengan himayah. I antara Amira Osman, Nabila Razali, Wani Hasrita, juga Era Fazira. Dengan keadaan endemik sekarang ni, mas is a must. Bukan saja sebagai pelindung tapi juga sebagai pelengkap gaya kan. Actually, I memang menyokong penuh lah kan, memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan. I haraplah I dapat membantu mengutip sedikit dana untuk MAKNA. Perdana Menteri dah umumkan yang bahawasanya untuk industri kreatif dah boleh mula penggambaran semula. Jadi untuk Cik Ta sendiri, Cik Ta pastinya nak menyambung semula, mungkin ada syuting yang tertunda dan juga production you sendiri. Jadi apa yang Cik Ta boleh kongsikan? Alhamdulillah syukur sebab PM sendiri alert dengan keadaan yang berlaku dengan industri kreatif. 4 bulan melentang aja duduk tak kaki, tak ada kerja, tak ada income. Akhirnya insyaAllah 15 September ni saya akan ke Perth untuk shooting 20 episod untuk TV3 dan IP Production sendiri pun Padusi Pictures akan start shooting on the 1st of October. So Alhamdulillah dah lama tertangguh kan, dah boleh dah bekerja, tapi kita masih lah mengikuti SOP yang dibenarkan. Macam kita terpaksa fully vaccinated baru boleh pergi shooting dan 3 hari sebelum masuk set kena swab test. So you tak boleh lari-lari ke set lain, you kena duduk sampai habis baru balik. Rasa selamat lah. Kita pun takut juga nak pergi cari duit, kita ada anak kecil kan. Okey Cik Ta, pastinya umum tahu kan isu Cik Ta dengan pengacara terkenal tersebut dan pastinya orang kata pusing-pusing jumpa juga selepas ini kan. Dan mungkin Cik Ta ingin kongsikan sikit. Kalau dah jumpa je lah kan. Rasa tak ada masalah pun. Industri kita tak ada besar mana dan pemain dia pun taklah ramai mana. Kalau bekerja sekali okey je, tapi selama ni tak pernah pun bekerja sekali. Pernah lah sekali 2. Taklah kerap pun, saya rasa tak ada pun. Selepas inilah mungkin kadang apa kita tulis di laman media sosial kan, kadang-kadang kita ikut keadaan ketika itu. Macam Cik Ta sendiri, adakah lebih berhati-hati? Betul, I admit I memang menyesal bila I balas balik sebab orang nampak kebodohan I sama macam dia. Sepatutnya I biar je. In future tu kita kena lebih berhati-hati, jangan terlalu ikut perasaan. Walaupun benda tu sekejap je I letak kan, tapi pun damage has been done, betul tak? So sepatutnya I jangan nampak kebodohan I ataupun perangai I sebenarnya. Kalau ikutkan Cik Ta pun tak adalah gaduh ke ataupun cerita-cerita dengan musuh sana sini. Sebenarnya I tak suka cari pasal. Tapi kalau kau cari pasal dengan aku, memang aku siap. So memang I takkan cari pasal. Tapi dia cari pasal, salah lah. Kalau orang disebabkan isu ni, ramai kawan-kawan artis, ramai follow-follow saya yang DM, yang bagi sokongan padu. Semua berdoakan cakap Cik Ta kuat, jangan mudah putus asa lah apa, jangan kecewa dengan kata-kata orang yang tak bertanggungjawab. So Alhamdulillah, I rasa kalau kita tak buat benda yang salah, orang-orang akan sentiasa ada dengan kita. Follower-follower, peminat-peminat sentiasa sokong kita lah bila kita tak ada buat benda yang salah. Kalau you nak tahu apa perkembangan pasal benda ni, you boleh tanya manager I, dia akan jawab. Okey, Afiq selaku pengurus Rosita Cik Wan kan, nak tanya tentang perkembangan isu antara Cik Ta dan juga pengacara terkenal tersebut, yang mana baru-baru ini beliau dipanggil untuk membantu siasatan kan di sebuah balai polis di KL. Jadi apa yang Afiq boleh katakan tentang perkembangan kes tersebut? Benda tu masih lagi dalam siasatan dan kita masih menunggu daripada pihak yang tersebut lah untuk tindakan seterusnya. Sebab kita orang tak ada cakap apa-apa. We hope to settle it ASAP dan rasanya benda ni pun kita tak nak berpanjangan. I hope benda ni tak jadi lagi. Not only under artis under I, artis mana-mana pun tak payah gaduh-gaduh. Kita berbaik je, dunia akhir zaman. Wah. Ish. Harapnya dapat diselesaikan dengan baik lah ya. Okey, saya ada benda nak bagi tahu dengan anda semua. Mr. Bodyguard kesayangan semua kini kembali. Adakah Arlene akan membuatkan Hadif jatuh cinta kepadanya? Kalau nak tahu, kenalah menonton drama
Kekasih Hati Mr. Bodyguard pada 10 September setiap hari Rabu hingga hari Sabtu 10 malam di Lestari TV3. Okay, everyone. She nak berehat dulu boleh? Kita jumpa kejap lagi. Saya bukannya rasa sedih ataupun sebab emosi ketika tu pasal jodoh. Tak ada kena-mengena. Macam mana Abang Iqbal ni umur 25 dia suka orang tua? Mesti ada sebab tau. Cik B. Kenapa Cik B royak dengan Mama deh? Kenapa Cik B tak bagi Mama kahwin? Cik B, what happened to you, girl? Dengarnya Cik B tak berapa minat mamanya nak berkahwin. Betul ke? Tapi kejap lagi kita dengar pada mulut Cik B. Ni kita move to next story. Ni lagi seorang pelakon yang suara memang very macho. Hari tu seorang dah kahwin, Remy Ishak. And now, Zul Arifin. Tapi dengar-dengar cerita lah kan. She dah balik kepada suara yang sebenar. Dengar-dengar cerita, he macam tak suka sangat rasa pasal orang nak sibuk-sibuk kan. Dia nak kahwin dengan siapa, bila jodoh. Gitulah netizen. Sibuk je pasal family kan. Nak tahu apa cerita kisah cinta dia. It's okay. Kita nak kena tahu pada mulut Tuan Badan sendiri apa sebenarnya kisahnya. Okay, go! Wah, ini pula kisah tentang usahawan terkenal Datuk Sri Vida. Tiada angin, tiada ribut, tup-tap, dengarnya nak berkahwin dengan bekas pembantu peribadinya. Wah, betul ke ni? Tetapi Melody nak tanyalah, kod-kod anak Datuk Sri Vida setuju dengan keputusan mamanya berkahwin. Tak apa, jom kita tanya sendiri apa kata Cik B. Okey Cik B, ni nak usik-usik sikit lah. Nak tanya, sejak kebelakangan ini kan timbul isu Mama iaitu Datuk Sri Vida nak berkahwin dengan bekas PA Mama iaitu Iqbal. Apa yang Cik B boleh komen sebagai seorang anak? Okey, saya nak cakap no comment tapi kita ada komen lah sebab dah tanya. Saya deep down lah, saya sangat kurang setuju. Yelah, Mama umurnya pun dah tua. Abang Iqbal baru umur 25. Macam mana Abang Iqbal ni umur 25 dia suka orang tua? Mesti ada sebab tau. Macam saya memang sangat tidak setuju Mama dia nak anak lagi. Cukuplah saya dengan kacak saja. Mama ni bila dia bercinta, dia macam cinta buta. Saya dengan Abang Iqbal ni memang tak ngam. Saya selalu gaduh dengan dia. Gaduh tu bukan gaduh biasa-biasa. Gaduh dengan dia luar biasa. So kiranya hubungan Cik B sebelum ni dengan Iqbal tak bagus lah. Ya, memang sangat tak bagus. Macam sangat renggang. Saya tak nak komen banyak lah sebab banyak saya nak cakap tapi saya biarkanlah kepada diri saya sendiri. Okey, apa yang kita tahu sebelum ni kan Datuk Sri Vida pernah beberapa kali gagal dalam perkahwinan sebelum ini kan. Cik B antara anak paling rapat sangat dengan Mama. Kalaulah ini jodoh antara Datuk Sri Vida dan juga Iqbal, apa yang Cik B sebagai anak harapkan dengan perkahwinan kali ini untuk Datuk Sri Vida? Saya harapkan supaya kalau jodoh Mama dengan Abang Iqbal ni, saya harapkan Mama happy lah dan ikutlah Mama nak buat apa. Sebab saya memang tak nak Mama kahwin dengan Abang Iqbal. Cik B kat sini ni macam Cik B tak merestui Mama berkahwin dengan Abang Iqbal kerana faktor usianya. Tapi jika ada jodoh Mama dengan orang lain mungkin sama usia dengan Mama, adakah Cik B merestui? Ya, betul. Disebabkan faktor usia, saya tak merestui. Dan kalau Mama dia jodoh dengan orang yang tua sepadan umur, tak kisah. But I know it's not gonna happen sebab Mama tak suka orang tua. Mama suka orang muda-muda juga. Cik B, ini nak tanya betul ke Mama nak kahwin ataupun marketing Mama semata-mata? Tak, sebenarnya mula saya ingatkan marketing tapi nampak macam betul-betul pula. Rasa macam ya Allah takutnya ya Robi. Tapi harap-harap memang marketing lah. Saya pun macam tak nak lah ayah baru. Saya dah cukup lah ada 5 ayah. Okay. Last, apa pesanan dan ucapan Cik B buat Mama jika ada jodoh Mama dengan Iqbal ataupun dengan sesiapa saja? Pesanan saya, Mama kena fikir diorang punya intention terhadap Mama. Sebab sekarang susah nak jumpa orang yang betul-betul mencintai Mama. Tapi just harap saya dapat jaga Mama. That's all.
Baiklah, kisah seterusnya ini mengenai hero Malaya yang berbadan sasa, tinggi dan juga kacak. Siapa lagi kalau bukan Zul Arifin? Dengar-dengarnya Zul sekarang ini tengah hangat bercinta dengan pelakon genit kecil molek Intan Najwa. Tapi betulkah mereka ni tengah bercinta? Sebelum tu jom kita dengar dahulu penjelasan Zul mengenai dakwaan dia tidak berminat untuk menghadiri kenduri kahwin. Sebenarnya macam ni, saya tak nak janji kalau orang ajak kahwin, saya nak janji. Kita sebagai pelakon, mungkin orang ada expectation kita akan sampai. Kita pula pelakon, orang tunggu, takut kita tak tepati janji. Jadi bagi saya macam better saya just stay away daripada bercakap ataupun bagi janji dekat orang. Lepas tu kadang-kadang kalau kita sampai pula, maybe orang dah reserve pula tempat untuk kita. So saya tak nak benda-benda macam tu nak elak benda tu. Saya pun ada benda-benda lain harian yang kita buat. Kita tak berani nak janji saya sebenarnya. Itulah penjelasan dia. Tapi melibatkan kematian, walaupun orang tu bukan sama agama dengan saya sekalipun, saya akan pergi insyaAllah. Saya tak pernah up status benda tu. Saya just tuturkan je. And then benda tu di edit, ambil that part and then dia orang cakap pasal benda tu. Itu pun disebabkan ada hal yang saya cakap mengenai 2-3 minggu pasal jodoh and all that kan. So benda tu orang tambahkan lagi. Okay, since Zul dah mention mengenai jodoh macam baru-baru ni, Intan Najwa, dia menerima senaskah Al-Quran daripada seorang individu lah. Tapi kita tertanya-tanya lah, mungkinkah individu itu Zul? Saya cakap yes to it because for me it's just Quran. So saya just bagilah. Saya pun ada juga banyak saya dapat Quran daripada peminat-peminat saya, Alhamdulillah. So saya pun bagilah dekat orang, itu sahaja. Tak ada apa-apa pun. Kita boleh bagi Quran kat siapa-siapa saja atas niat jujur kalau nakkan orang tu baca Quran. Alang-alang tu kan status perhubungan antara Zul dengan Intan. Yelah, kita nak tahulah juga sebab orang I know, it's melody. I agree to it. Don't worry, it's melody. I agree to it. Honest daripada saya takkan supply that information. That information is personal. But apa yang saya boleh cakap adalah orang di luar sana tak perlulah bazir masa untuk fikir pasal jodoh saya ke, jodoh artis tu ke, hero Malaya tu dah kahwin and then who's gonna be nak beralih arah ke. Even peminat saya boleh cakap, don't waste you guys punya time dengan benda-benda macam tu. You know, there's so many things yang memerlukan attention lagi. Remy kahwin, Alhamdulillah. I'm happy for him because saya kenal dia, saya kerja dengan dia before. You know, he's a good guy, good actor. And then dah kahwin. And then tiba-tiba saya dapat tempias as if like saya ni sebagai pelakon. And then tengah status tak berkahwin. So don't worry, don't waste your time. Yang kat luar sana nak thinking about, am I in the process nak terkenal orang ataupun tak kenal orang, kenal orang senyap, keluar, it doesn't matter. But bila nikah dan akan disebarkan that news. Tapi kalau sejujurnya Zul adalah memikir mengenai, sebab yelah baru-baru ni Zul ada up status I wanna die as someone's husband. Ketika tu mungkin Zul ada berfikir, okay, maybe it's time for me to get into a serious relationship. Saya tunggu soalan tu actually. Finally tanya juga. Thank you. At least dengan platform ni saya boleh bagi tahu. Saya buat IG live. Ketika tu saya rasa sebab saya fikir, saya sebab bukan pasal tu, saya fikir benda lain at that time I was studying about something, this and that. So during that live tu beberapa kali benda yang saya ni terlintas-lintas. Sampailah ke soalan tu saya jawab tapi kepala saya ke lain, emosi saya sebab lain, tak ada kena-mengena dengan jodoh. Now bila orang ambil that part, orang ingat saya ni tengah bersedih ataupun emotional sebab jodoh. Saya tak nak bazir masa untuk betulkan benda tu. Now bila dah melodi tanya, saya agree to it. Saya bukannya rasa sedih ataupun sebab emosi ketika tu pasal jodoh. Tak ada kena-mengena. Macam inilah jodoh dah ditetapkan. Buat apa saya nak sedih dengan benda yang dah ditetapkan? Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, still Alhamdulillah. Saya tak nak bazir saya punya kepala atau fikiran saya atau masa saya berfikir pasal benda tu. So itulah kebenarannya. So tu melodi. Oh, begitu cerita dia. Korang ni kan sibuk nak tahu cerita pasal personal orang tu kan. Kita ni pun, kawan dia pun tak ada sibuk nak tanya, awak dengan siapa sekarang? Bila nak kahwin? Tidak ada ya. Awas ya semua. Okey, ni Abi nak kongsikan sikit information. TV9 sekarang dah berwajah baru guys. Lebih menarik.
Janji happy bila tengok TV9 sebab ada rakan-rakan TV9, ada Roshamno, Emira Rosli, wow, Alif Sata, Naim Daniel dan ramai lagi. TV9 boleh juga ditonton di Astro saluran 149 dan My Preview 109. And korang bolehlah follow Instagram TV9, TV9 Malaysia kalau nak tahu maklumat terkini. Okey. Kejap lagi ni, nak cerita pasal seorang penyanyi legend ni. Ratapan naluri memanggilkan namamu kerana, okey, rehat dulu. Kerana pertemuan itu. Rupanya ada masalah dengan jantung terlalu lemah dan perlu diberi rawatan. Terbaring di rumah selama beberapa minggu, tak boleh buat apa, pergerakan saya pun semua terbatas. Saya jadi macam kesal dan kecewa dengan keadaan ini. Kita kembali lagi dalam rancangan hiburan nombor 1 Malaysia bersama dengan saya, Abil. Okey, baik. Ni Abil nak cerita serius sikit ya. Di kala pandemik ni ramai artis terkesan. Dan baru-baru ni seorang lagi artis diuji dengan kesihatan yang tak berapa baik. Bukan sahaja tu, semua orang tahu yang beliau juga dikatakan berstatus asnaf. Kejap lagi kita akan bersama dengan dia. Dan yang kedua pula kita nak cerita pasal penyanyi legenda kita, kegemaran semua, Uncle Awi. Ramai yang nampak Uncle Awi dah potong pendek, semua puji, kata handsome sangat. Tapi sebenarnya sebab apa punca potong rambut pendek tu? Adakah sebab penyakit misteri tu atau macam mana? Kalau macam tu kita dengar pada Tuan Badan sendiri. Okey, go. Ibarat jatuh ditimpa tangga, itulah nasib penyanyi kumpulan Ekspedisi Ali yang baru-baru ini telah dimasukkan ke hospital akibat masalah sukar bernafas dan juga jantung. Kami di Melodi sempat menemubual beliau untuk bertanyakan khabar semasa beliau sedang menjalani rawatan di Hospital Perubatan Universiti Malaya. Jom kita dengarkan. Saya sebenarnya ingatkan ada sesak napas je. Sesak napas yang saya pernah alami di bulan Februari awal tahun tadi. Jadi saya ingat nak buat follow up lah untuk check up lah. Rupanya ada masalah dengan jantung terlalu lemah dan perlu diberi rawatan. Ini pun masih lagi pakai ni sebab tak stable lagi dia punya pernafasan. Sebabkan masalah pernafasan tu, jantung saya terlalu lemah dan dia hanya berfungsi berapa puluh persen je. Jadi rawatan susulan ni sampai hari ni lah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Okey bang, seperti yang peminat tahu sebelum ni abang terlibat dengan insiden di Sambar Api tahun lepas ya. Adakah insiden ini mengakibatkan masalah pernafasan abang sehingga ke hari ini? Dia ada sikit lah impact kepada kejadian tu, tapi taklah terlalu teruk. Bila kita dah tahu kita ni ada semput, kita jaga-jaga. Bukan semput je, rupanya dia dah naik satu tahap yang lebih kritikal, dia tangkap ke jantung. Okey bang, bila tengok situasi sebegini yang abang alami, ada tak mana-mana pihak atau individu yang tampil memberikan sumbangan? Alhamdulillah, sebenarnya memang saya sebelum saya ke hospital ni saya ada minta macam sumbangan daripada kawan-kawan dan saya post satu video. Kat video tu bawah dia memang ada akaun pun. Jadi siapa-siapa yang menonton video ni secara tak langsung bolehlah menyumbang. Alhamdulillah Pusat Zakat Selangor dan saya juga adalah asnaf untuk Pusat Zakat Selangor, mereka membantu lah. Okey bang, saya ada terbaca satu artikel yang menyebut abang tidak malu untuk meminta bantuan walaupun abang bergelar seorang artis. Apakah yang menyebabkan abang membuang ego rasa malu untuk meminta bantuan sebegini? Ya, semua sedia maklum sekarang ni suka artis je. Orang awam pun dia ada masalah daripada segi ekonomi. Macam saya sendiri daripada tahun lepas sampai tahun ni pun belum ada apa-apa program yang boleh nak cover. Kalau kita nak cerita susah ni memang semua orang susah. Dan saya pun bagi link tu, siapa yang menonton video ini, biasanya orang tengok show kena bayar. Di kali ni siapa tengok video ni dan bawah tu ada nombor akaun, atas simpati masing-masing lah. Kita reda lah dengan faktor umur kita yang ada sekarang ni. Jalanan kehidupan kita ni memang begitu. Ada turun, ada naik. Kita yakin yang Allah nak bagi sakit ni tanda Allah sayang begitu. Allah sayang kat kita supaya kita nak ingat kat dia, supaya kita sentiasa ingat pada dia. Kita pun tak lama mana yang kita boleh survive. InsyaAllah doakan kesihatan saya.
Wah, kacak bergaya Dato' Awi kita ni berimej rambut pendek baru-baru ini dan ramai yang memuji ibarat macam throwback filem lama sembilu. Tapi kita dengar ada cerita dan berita yang kurang gembira seperti Dato' Awi cuba menyembunyikan berkenaan sakit yang dihadapinya. Jangan begitu Dato' Awi. Kita sentiasa di belakang Dato' Awi dan kita sentiasa mendoakan kesihatan Dato' Awi kita ni. Ya sebenarnya begini, di dalam masa pandemik ni, dekat hampir 2 tahun, saya tak bekerja, tidak berada di atas pentas tapi berada dalam studio saja dan di rumah. Dalam masa yang sama, saya sakit dan operation baru-baru ni. Terbaring di rumah selama beberapa minggu, tak boleh buat apa, pergerakan saya pun semua terbatas. Saya jadi macam kesal dan kecewa dengan keadaan ini. Satu ketika dulu, rambut saya ni ibarat seperti mahkota. Berada di atas pentas dengan bangganya, I'm a rocker. Tapi bila saya terlantar, terbaring, keluar daripada hospital, saya rasa macam tak ada guna dan tak ada makna lagi. Saya jadi down sangat-sangat. Apa yang saya nak buat? Dan rambut saya ni gugur kan, macam tak boleh shampoo basuh je dia akan gugur. Dan saya berniatlah mungkin dengan potong rambut ni, pergilah semua penyakit-penyakit itu mengikut rambut yang telah dipotong ni, dan mungkin yang ditumbuh tu nanti akan tumbuh benda-benda yang baik-baik seperti rezeki dan kesihatan yang baik-baik, insya-Allah. Kalau tadi Dato' ada berkata beberapa bulan yang lepas baru saja selesai menjalani pembedahan, mungkin boleh kongsikan sedikit kalau Dato' tak keberatan, sakit apa yang Dato' alami? Sakit tu agak serius lah, tapi alhamdulillah doktor dah dapat jumpa di kawasan mana apa semua dia dapat temui dan dia dah buang potong benda tu. Harap-harap dia tidak mengganggu lagi hidup saya selepas ini. Apa sakit tu biarlah saya simpan buat kenang-kenangan. Benda ni berlaku pada 29 hari bulan 7 hari tu operation. Tak ada war-warkan pun. Saya tak nak sebut nama sakit apa semua sebab saya tak nak jatuh kasihan. Sekurang-kurangnya saya hanya mahukan doa, bawakan kesihatan saya pulih. Alhamdulillah. Itu saja saya minta, doa saja. Soal penyakit tu semua biar saya saja yang tahulah, biar doktor saya dan keluarga yang tahu. Bagaimana dengan tahap kesihatan Dato' Awi untuk ketika ini? Doktor pun kata kalau nak betul-betul fully recover kena take a few months, paling tidak pun dalam sebulan setengah ke 2 bulan, dan baru boleh buat kerja yang keras sikit. Saya try buat pergerakan yang lasak sedikit, memang terasa lah ada dia punya kesan tu. Cuma makin hari makin rasa bagusnya lah. Apabila sakit je, Dato' Awi sering dikaitkan dengan penyakit misteri. Walaupun penyakit yang ini bukan lagi sakit misteri kan? Apa yang boleh Dato' Awi komen? Di mana saya pergi berubat-berubat ni, sudut perubatan moden dan perubatan Islamik ataupun tradisional ni, ustaz-ustaz akan bagi tahu pengakhirannya sakit misteri ini akan menyerupai sakit moden. Jantung, kanser. Ini adalah pengakhiran dia. Kalau dia orang ni lambat bertindak, dia akan memudaratkan. Pengakhiran ini yang kita kena betul-betul berhati-hati. Alhamdulillah lah saya dapat trace awal apa benda yang berlaku dengan sakit itu kan. Macam mana saya nak sebut sakit tu tak sedar hati saya nak sebut. Tapi tak apa. Syukur kerana doktor telah jumpa. Tahun ini benda tu bergerak ke tempat lain, pergi ke satu kawasan yang dalam badan saya ni, dia menjadi di situ. Jadi doktor yang lagi satu ni telah berpotong dan bawa keluar benda tu, disahkan benda ni penyakit sekian-sekian. Saya serulah kepada semua supaya lebih berhati-hati, dekatkan diri dengan Tuhan. Semoga insya-Allah kita boleh dilindungi. Saya juga mendoakan semoga semua yang mendoakan saya mendapat rahmat dari Ilahi dan dilindungi Allah SWT, insya-Allah. Amin. Lain sikit lah watak Zaira tu. Sekarang dah Zaira dah berubah. Jangan lupa saksikan drama Psycho Thriller pada hari Isnin besok, episod terakhir Terlerai Nokta pukul 10 malam. Tapi kalau korang terlepas, it's okay. Boleh tengok secara online di aplikasi Disney Hotstar. Okay. Kita ada banyak lagi cerita panas tau. Jangan pergi mana. Kalau nak makan ke nak apa, tunggu dulu. I'll be right back. For me, it's okay for you to post, but tidak sampai boleh menjatuh fitnah lah. I'm telling the people in the Middle East, Israelis, kenapa bukan nak bagi tahu orang Malaysia? Sebab tu orang Malaysia salah faham. Kisah dia lagi ni nak bagi tahu. Yelah, sekarang ni kita nampak ramai artis yang dah berubah ke arah yang baik, bagus. Tapi itulah, nak istiqamah tu macam susah sikit. Kadang-kadang kita tak nampak, tiba-tiba kita dah buat something. Samalah juga macam seseorang ni, suami kepada seseorang. Semua orang dah seronok nampakkan kelainan tu. Tup-tup, he sudah post gambar yang I sendiri macam,
Tak boleh nak tengok. Tutup mata mulut cakap Astaghfirullahalazim. Itu kena tanya pada tuan badan sendiri. Okey, yang tu cerita lagi satu tu. Yang ni pula. Ni pun satu ni. Dulu tu yang kecoh-kecoh tu, yang Hi gaduh dengan pendakwah terkenal. Kan Hi cakap nak pergi sana, nak berjihad. Lepas tu Hi nak buat misi kemanusiaan. Alhamdulillah. Tiba-tiba Hi dah berbulan kat sana. Hi buat video klip pula dekat padang pasir. Apa cerita, bro? Lah, cerita sekarang. Okey, go! Perkongsian suami kepada aktris Mawar Rashid di laman Instagram baru-baru ini telah mengejutkan ramai peminat apabila dia berani menunjukkan gambar susuk tubuh yang mengundang kritikan netizen. Tetapi mungkin Raf ada alasan tersendiri. Jom kita dengar apa kata Raf. For me, fitness dalam dunia Raf ni memang tak dapat dipisahkan lah kan. It's always hard work for me untuk work towards my own dream body and for my own career as a Raf kan masih main bola juga kan. Cuma sekarang ni dah tak main bola. And along the way, Raf pun banyak bercakap dengan Abang Nomar Hakim yang also gila fitness. So, bila teringat Abang Nomar Hakim ada post and then Haris Anwar pun ada post. So, Raf pun post tanpa fikir, alamak aku lupa nak tutup, nak blurkan setempat. So, lepas dapat DM pertama ada sahabat ingatkan, Raf cepat delete dan Raf cepat upload yang style more tertutup lah. Sebelum upload tu memang tak perasan lah. Orang kata bukanlah sengaja nak tunjuk lepas tu delete, lepas tu upload balik. Sebab gambar tu memang gambar yang Raf dah edit lama. Raf ada folder fitness dalam phone kan. Okey lah, dah achieve lah guna post gambar lama ni. So, bukanlah tahap tu yang Raf nak upload, tahap tu Raf edit yang tak. Memang Raf upload apa yang dah ada dalam folder fitness Raf tanpa fikir perlu edit yang sepatutnya. Orang pernah cakap bila mau tengok album gambar Raf yang tu, macam cakap, Cak Abang, despite you have to censor if you want to post one day. Masa Raf post tu, Raf terus cakap, oh my god, dia terlupa juga. Maknanya terlepas pandang lah. Tak adalah isu macam memang nak menunjukkan V-line tu. Oh tak, terlepas pandang sebab gambar tu memang dah diedit berbulan-bulan lah. Okey, macam Mawar pula kan. Apa komen Mawar bila Raf berkongsi dengan gambar-gambar yang orang kata tunjuk badan, tayang badan, macam tunjuk six pack, V-line. Dari sebelum mau kenal Raf sampailah sekarang, memang itu Raf punya lifestyle. Dia akan workout apa semua untuk dia punya healthy lifestyle. For me, it's okay for you to post, but tidak sampai boleh menjatuh fitnah lah macam tu. Contoh, nampak private tempat-tempat yang tak sepatutnya nampak ke, yang boleh buat orang macam salah faham ke, you know. Cuma itulah, maybe kita ni manusia sangat-sangat lalai. Nak dapat hidayah tu mudah kan. Maknanya nak kita dapat hidayah tu okey, kita nak berubah, tapi nak kekal istiqomah tu bukan senang. So insya-Allah lah, dengan kesilapan yang kita buat ni, kita orang akan lebih berhati-hati sebelum post apa-apa tu. Terima kasih kepada semua yang menegur, yang sentiasa concern, tegur secara baik. Mahu sangat-sangat hargai. Sejak 2 bulan yang lalu, nama penyanyi rap popular Caprice terus menjadi bualan orang ramai apabila ramai pihak yang tidak berpuas hati tentang keberadaannya yang berada di bumi Mesir. Namun difahamkan kini Caprice telah pun pulang ke tanah air dan pelbagai spekulasi dan kontroversi yang timbul. Terbaru tular satu video yang dimuat naik oleh Caprice di laman sosial medianya yang menjadi tanda tanya orang ramai tentang tujuan sebenar beliau berada di bumi Mesir. Mungkinkah ada udang di sebalik batu? Eksklusif di Melody. Jom kita dapatkan Caprice. Assalamualaikum. How are you, Cap? Waalaikumsalam, Melody. I'm good, alhamdulillah. Quarantine. Sejak Caprice pergi ke Mesir, macam-macam spekulasi timbul. Caprice ada memberi penjelasan yang Caprice pergi ke sana dengan atas misi kemanusiaan. Secara tak langsung, dalam pada pergi ke sana terbalik pula isu di mana ada perselisihan faham antara Caprice dan juga pendakwa bebas. Satu Malaysia kecoh berkenaan isu tersebut. Mungkin sekarang Caprice boleh ceritakan apa sebenarnya yang berlaku between Caprice dan juga pendakwa bebas tersebut. Kita boleh je nak cerita, tapi it has
has become a police case. Sebab dah jadi police case, kita tak boleh talk about it in public. Diorang dah pasang peguam masing-masing. We're not allowed to talk about it publicly anymore. I think everyone knows. I think even he knows it that I was his #1 supporter. Every time yang dia pernah viral sebelum ni, dia adalah artis paling kuat bersuara untuk pertahankan apa yang dia buat selama ni. Cuma apa yang berlaku dekat Gaza, Palestine, for me is very very deep, very personal. Mungkin silap Caprice, I was too emotional. Apa yang kita lihat, apa yang berlaku, I took it too emotional sampai putus hubungan tu. Tapi bagi Caprice, apabila kita nampak sesuatu, kita kena tegur secara private. Kita memang buat semua tu. We had a long conversation. Cuma lepas teguran private tu, ada pihak yang tak puas hati, melagakan situasi tersebut, start tag Caprice. Dia pun post yang private conversation tu dalam Telegram dia sendiri, which melagakan situation even more. Kita pun dalam keadaan emotional, melenting lah di social media. Silap Caprice lah. Tapi apa yang Caprice nak sampai tu, Caprice tetap pegang pada apa yang kita nak sampai benda tu. Macam Caprice cakap tadi, disebabkan benda ni tak ada isu besar pun, orang melaga-lagakan Caprice dengan pendakwah bebas tersebut, benda ni jadi sesuatu yang besar bagi Caprice sendiri. Kalau Caprice diberi peluang untuk berbaik semula bersama dengan pendakwah bebas tersebut, adakah Caprice merelakan hati untuk menjalinkan semula silaturahim? Not just him, brother. I'm always open to rapat dengan siapa-siapa je. Kita yang start hashtag rapatkan SAF. All I have to say, insyaAllah, one day kita akan jumpa depan-depan, face to face. Kita akan clear the whole thing out. Dan terpulanglah kalau kita nak share that moment ke tak, terpulang. Hati Caprice, rumah office Caprice sentiasa buka untuk siapa-siapa saja, insyaAllah. Sekarang pun Caprice dah pulang ke tanah air. Timbul pula satu isu lain. Caprice pergi ke sana katanya untuk misi kemanusiaan. Tiba-tiba muncul pula MV yang Caprice teasekan dekat dalam Instagram menaiki Range Rover. Dah kenapa kan Caprice ni? Mungkin apa yang Caprice boleh jelaskan kepada penonton-penonton di luar sana? Kalau naik unta bro, dia punya drone tu tak boleh pergi laju tau. Range Rover memang laju atas pasir. First of all, saya nak clearkan benda ni. Caprice tak pernah ada NGO, tak pernah gerak sebagai NGO. Kita hanya ada kita punya pejuang, which is hashtag Road to Al-Aqsa 2030. My mission is to one day, insyaAllah, before 2030, umat Islam di seluruh dunia boleh pergi solat dekat Al-Aqsa tanpa minta permission dari Israel. How to get there is gonna take time. Tapi apa yang Caprice sedar dekat Mesir, dengan Jordan ni, kalau kita betul-betul nak ada kesan dekat Palestine for Al-Aqsa, kita kena bina nama kita, platform kita in the Middle East. Kita boleh hujar kita punya hujar dekat Malaysia ni, tapi dia punya kesan tak setajam kalau kita betul-betul depan pintu dia, ketuk pintu dia. Macam mana kita nak kenalkan diri kita? So cara Caprice macam dekat Malaysia ni, buat lagu, buat content di mana dia orang boleh kenal kita sebagai the Tiger of Al-Quds. I call myself the Tiger of Al-Quds because I come from Malaysia. Our national animal is the tiger, harimau. I'm telling the people in the Middle East, Israelis, Caprice bukan nak bagi tahu orang Malaysia. Sebab tu orang Malaysia salah faham. Diorang fikir, oh Caprice buat music video untuk kita. Tak, kita buat semua ni, lagu koyak ke, Haji Live dengan orang Israel ke, lagu Tiger of Al-Quds ke, bukan untuk orang Malaysia. This is my way untuk bagi salam dekat Middle East. Selalunya orang nak memberi salam ataupun nak masuk market ni dengan cara yang berbeza, tapi Caprice membuat lagu dalam keadaan yang situasi yang sekarang ni yang agak sensitif juga kita boleh katakan. Caprice mengambil kesempatan untuk pergi ke Middle East untuk membuat music video. Mungkin apa komen Caprice berkaitan dengan isu tersebut? Sebab diorang nampak benda tu yang panas, orang nampak benda tu saja. Dalam Caprice upload gambar dengan duta Palestine, tak ada siapa kecoh. It's just sebab dia lagu. Kalau kita fikir secara positif, apalah platform pihak sana guna waktu Al-Aqsa kena serang? Diorang menari TikTok. Bro, tanpa menari tu, you tahu tak lagu tu? Pun tak tahu. Tapi diorang guna lagu tu untuk main dekat TikTok, untuk diorang punya propaganda. So kita kat sini, oh kenal, itulah IDF, itulah Israeli punya askar. Diorang menari lagu Baby Baby. So Caprice nak buat lagu Yalla 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 Aman to Ramallah, Aqaba Petra Al-Aqsa. Bila diorang dengar, diorang pula panas. Lagu ni bukan untuk orang Malaysia. Lagu ni macam lagu koyak. Untuk diorang sana dengar lagu ni, tiba-tiba panas. Siapa dia ni? Asal mamat ni terlampau agresif dengan Palestine? Because we are the Tiger of Al-Quds. InsyaAllah. Oh, begitu kisahnya. Ana tanam. Alhamdulillah, tabarakallah. Okay, good job. Caprice, welcome back to Malaysia. Take care. Okay? Alright, nampaknya kita dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kerana menonton saya di Melody. Guys, saya nak bagi tahu, studio ni adalah yang terakhir sekali saya akan berada di sini. Terima kasih kerana banyak berjasa dengan saya. Dan kesudahannya prompter aku dah tak dipakai. Tak berjaya pakai. Ini nak bagi tahu sikit dekat korang.
good news kan, semua dah dapat pekerja. Alhamdulillah, saya happy sangat. Tapi nak kena ingat, kita punya SOP memang agak ketat, tapi it's okay. Janji kita semua dapat kerja. Dan saya bagi nasihat kepada semua yang lain tu, jangan pentingkan diri, okey? Jangan sebabkan kita langgar SOP, semua kena stop daripada kerja. Kita akan jumpa lagi minggu depan di rancangan yang sensasi, yang kontroversi, yang panas. Bersama saya, Nabila Huda. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Adios amigos. Nampaknya Ros ni pun dah semakin layu. Sebab kita nak cerita pasal Baba Aiden Jebat. Dengar-dengarnya sekarang. Jebat Jaden. Salah nama. Saya tak boleh salah bual. Nanti She kena... She... She tertelan Alio lah. Alah sayangnya. Siapa tak kenal Baba Jaden? Jaden? Jebat. Salah nama lah. Baiklah, berita yang paling menggembirakan apabila Melody akan kembali semula ke studio. Setelah lama jugalah kita bersiaran secara atas talian, pastinya kenangan-kenangan dan memori-memori itu akan kita kenang. Kami kongsikan balik. Detik-detik kita bersiaran secara virtual. Bagi pihak penerbit, Effendi Jalani dan seluruh tenaga kerja Melody, selamat berhujung minggu. Lindung diri, lindung semua. Alhamdulillah. Tersenyum saya tengok diorang post kat Instagram tu. Tengoklah, banyak sangat gosip kan. Terjatuh bawah. Tapi tak apalah, saya nak ambil saya punya hearing sekarang. Go, kita dengar cerita pada diorang. Okey. Nak berehat dulu boleh? Takkanlah tidur. Okey, kita kembali sebentar lagi dalam Amel, hello, Aday. Kenapa suara Kak Intan tak dengar? Kak Intan tengah menangis. Pukul berapa nak habis ni? Tapi sekarang ni sudah terbalik. Suami dia Adam pula yang dengar-dengarnya bukan mengandung.